Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana saya diberi peluang membahaskan RUU pindaan Akta Penyertakan Teks Al-Quran pada hari. Tuan di-Pertua, pindaan terhadap akta ini hadir ketika isu kalimah Allah sedang hangat dibahaskan dan menjadi polemik dalam masyarakat. Bila menyebut tentang teks Al-Quran dan kalimah Allah, maka harus diingat bahawa kalimah Allah diulang sebanyak 2,702 kali di dalam Al-Quran. Sebelum saya menyentuh lebih lanjut tentang pindaan ini, saya ingin tegaskan bahawa langkah kementerian menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi telah menimbul dalam isu kalimah Allah telah menimbulkan pelbagai reaksi kurang senang daripada pelbagai pihak. Ia tidak berkisar isu rampasan terhadap cakera padat oleh pihak kastam lagi. Bahkan pihak plaintiff dalam kes ini sebenarnya mahu mencabar Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia supaya larangan terhadap penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan salat dalam penerbitan agama Kristian sebagai tidak berperlembagaan. Menyedari keputusan Mahkamah Tinggi pada 10 Mac 2021 mempunyai implikasi yang besar dalam memelihara kesucian kalimah Allah, kerajaan ketika itu di bawah pimpinan Yang Berhormat Paguh yang ada dalam Dewan ini telah memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Rayuan dan keputusan merayu ini diambil 2 hari selepas penghakiman daripada Mahkamah Tinggi. Perkara ini menggambarkan keseriusan kerajaan ketika itu mempertahankan kalimah Allah dan memastikan lunas perundangan tidak diceroboh. Ironinya, kerajaan yang bangga melaungkan slogan madani penuh dengan langkah tempang. Keputusan tidak merayu telah diputuskan pada 18 April 2023 lagi tanpa sebarang pemakluman awam dilakukan terhadapnya. Apakah kerajaan sengaja menyembunyikan isu ini kerana takutkan bantahan umat Islam terhadapnya? Saya melihat seolah-olah pihak menteri sendiri tidak benar-benar memahami implikasi daripada tindakan yang diambil tersebut. Pertama, tidak ada keseriusan dalam keputusan yang diambil selepas sekadar menghantar nota jamaah menteri, bukan sebaliknya memorandum untuk dibahaskan oleh kabinet secara lumat. Pokok Senar. Yang kedua. Kalau kerau. Saya tak banyak. Sikit. Okay. Terima kasih Pokok Senar. Saya nak ingin mendapat pendapat daripada Pokok Senar. Kenapakah langkah tergesa-gesa dibuat oleh pihak kerajaan madani untuk menarik balik tanpa merujuk kepada pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dalam kes rayuan yang disebut oleh Pokok Senar tadi? Terima kasih. Setuju tadi betul, masukkan dalam ucapan. Yang kedua, keputusan tidak meneruskan rayuan ini juga tidak melibat urus yang sempurna. Seperti yang disebut tadi, tiada perundingan dengan golongan pemegang taruh utama maupun institusi diraja, sedangkan pendirian sultan-sultan telah jelas dalam isu ini. Yang ketiga, pihak Majlis Agama Islam Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan serta Majlis Agama Islam Negeri Kedah tidak dilibat urus dalam keputusan yang diambil, sedangkan mereka juga terlibat sebagai sahabat mahkamah di peringkat mahkamah rayuan. Persoalan utama yang menjadi pertikaian ketika ini ialah adakah terdapat desakan di sebalik tabir dalam isu ini. Apa yang jelas di sini adalah kerajaan Anwar telah gagal mempertahankan aspirasi umat dalam isu ini. Tuan Yang di-Pertua, kalimah Allah ini sendiri bersifat alami. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran apabila ditanya kepada golongan yang tidak beriman mengenai siapa yang menciptakan alam ini, maka dijawab oleh mereka Allah. Itu yang dinyatakan Allah di beberapa tempat. Contohnya dalam surah Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dalam masa yang sama, kalimah Allah ini bersifat khususi. Keesaan Allah adalah bersifat kepada lafzul jalalah, dan di sini ia membezakan kalimah itu dengan konsep ketuhanan dan agama selain dari Islam.